Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan bahaskan tajuk Talfiq wa Tatabu' Rukhas daripada kitab At-Talfiq Bainal Madahib Al-Fiqhiyah wa Alaqatuhu bi Taysiril Fatwa karangan Ghazi Ibn Mushik Ibn Khalaf Al-Utaibi. Okey, hakikat talfiq. Talfiq dari segi lughah ialah masdar lafaqu yulafiqu, bermaksud mencantumkan atau menggabungkan. Talfiq bainal madahib al-ityanu bi kaifiyah la yaqulu biha mujtahid, yang bermaksud melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah disebut oleh mujtahid. Okey, menurut ta'rif Jami' Mani', taqlid murakkab min madhhabaini fa akthar fi ibadah atau muamalah wahidah. Seseorang yang bertaklid daripada dua mazhab atau lebih dalam sesuatu hukum berkaitan ibadah atau muamalat. Dapat disimpulkan bahawa talfiq ialah ad-dhammu li ara'il fuqaha wa jam'u bainaha fi haqiqah wahidah ka jam'i ahadun syaqiyyu thawbu ila al-akhar. Yang bermaksud talfiq ini bertaklid kepada pendapat-pendapat fuqaha dan menggabungkannya menjadi satu hakikat seperti menggabungkan sepotong kain dengan yang lain. Okey, contoh talfiq. Sesiapa yang berwuduk dengan menyapu sebahagian kepala mengikut mazhab Syafi'i, maksudnya dia bertaklid kepada mazhab Syafi'i lah, dan dia menyentuh ajnabi tanpa berlapik mengikut mazhab Hanafi, yang mana menurut mazhab Hanafi tidak batal wuduknya. Maka sahnya atau tidak wuduk tersebut tidak diperakui oleh kedua-dua mazhab, dan sekiranya dia memilih salah satu hukum maka terbatallah hukum yang satu lagi. Okey. Kemudian hukum talfiq bainal madahib al-fiqhiyah, terdapat 3 pendapat. Yang pertama, tidak harus secara mutlak, dan yang kedua, harus secara mutlak, dan yang ketiga, harus dengan bersyarat. Dan antara syarat-syaratnya yang pertama ialah tidak boleh ada unsur tatabu' rukhas, iaitu mengikut hawa nafsu. Yang kedua, tidak bercanggah dengan ijma'. Yang ketiga, talfiq tersebut perlulah kepada perkara-perkara yang selain daripada yang diamalkan dalam taklid, dan yang keempat ialah perlu adanya darurat. Tamyiz at-talfiq an mura'atul khilaf. Perbezaan talfiq daripada meraihkan khilaf. Meraihkan khilaf ialah sesuatu yang menyerupai talfiq dan masyhur dalam kalangan mazhab Maliki. Seterusnya, takrif mura'atul khilaf li Ibn Urfah. I'malu dalilu fi lazimi madlulahu allazi a'malu fi nakiduhu dalilul akhar. Takrifnya oleh Ibn Urfah ialah mengamalkan dalil pada kebiasaan dalil yang diamalkan, dan dalam keadaan berlawanan menggunakan dalil yang lain. Maksudnya di sini, sesuatu dalil yang dijadikan hujah oleh seseorang dari Al-Quran atau hadis memiliki madlul dan lazim madlul. Meraihkan khilaf ialah seseorang mengamalkan madlul dalilnya dengan meninggalkan lazim madlulnya, dan mengamalkan lazim madlul daripada pendapat yang lain dengan meninggalkan madlul dalil pendapat tersebut. Perbezaan talfiq daripada meraihkan khilaf. Al-awwal majal mura'atul khilaf fa huwa dalil min jihati madlulahu wa lazim madlulahu wa majal talfiq ara'i ijtihadiyah lil fuqaha. Yang pertama, perbahasan meraihkan khilaf ialah dalil dari segi madlul dan lazim madlulnya. Manakala perbahasan talfiq ialah daripada perbincangan pandangan ijtihad fuqaha. As-sani mura'atul khilaf ibarah an tarjih dalil ala dalil min wajhin duna wajhi. Bikhilaf at-talfiq fa innahu la yakunu natijah tarjih dalil ala al-akhar. Yang kedua, meraihkan khilaf ibaratkan sebagai menguatkan salah satu dalil daripada dua dalil ke atas dalil yang lain terhadap sesuatu yang tidak jelas. Bercanggah dengan talfiq, ia bukanlah hasil tarjih satu dalil ke atas dalil yang lainnya. As-salis mura'atul khilaf takunu min mujtahid, amma at-talfiq fa huwa yakunu min muqallid. Meraihkan khilaf adalah terbina daripada para mujtahid, manakala pelaku talfiq pula ialah muqallid, iaitu orang yang tidak mampu mengetahui dilalah dalil dan tidak melazimi dalil tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada perbezaan talfiq daripada berlakunya kaul yang ketiga. Masalah yang berlaku pada talfiq ketiga ni ialah pada masalah ijma' ulama' yang sudah pun masyhur. Okey, gambarannya seperti para mazhab ni dia berijtihad pada masa dahulu pada dua pendapat, dan dua pendapat tu berbeza pada satu masalah. Okey, maka datang ulama' yang selepas daripada mereka itu, yakni para mujtahid, maka terjadinya lah pendapat yang baru, yakni kaul salis, selain daripada dua kaul yang terdahulu. Okey, bagaimana terjadinya pendapat yang baru ni, pendapat yang ketiga? Okey, para ijtihad ni dia berselisih pendapat pada harta pusaka datuk dan juga saudara lelaki. Mazhab Hanafiyah dan juga Hanabilah dia berpendapat bahawa datuk itu menghijab saudara lelaki secara mutlak.
Okey, kiranya saudara lelaki ini dia terhijab lah sekiranya ada datuk. Okey. Pendapat jumhur pula kata kita perlu bahagi antara kedua-dua, iaitu datuk dan juga saudara lelaki. So pendapat Ibnu Hazim dan juga golongan fuqaha, saudara lelaki ini menghijabkan datuk pula. Maka terjadilah kaul yang ketiga, yakni kaul pertama tadi kata datuk itu menghijabkan saudara lelaki. Maknanya apabila ada datuk, saudara lelaki tak dapat. Okey, pendapat yang kedua kata perlu bahagi kepada dua-dua, iaitu datuk dan juga saudara lelaki. Dan juga muncullah pendapat yang ketiga, yakni Ibnu Hazim dan juga golongan fuqaha, saudara lelaki ini menghijabkan datuk. So datuk tu tak dapat lah. Okey, baiklah, secara ringkasnya dapat saya simpulkan. Okey, yang pertama itu, jika sekiranya wujudnya masalah yang baru, maka talfiq ni dia gabungan daripada dua pendapat atau lebih. Dan kaul salis ni pula, dia tinggalkan pendapat yang pertama dan kedua, kemudian dia buat pendapat yang baru. Okey, yang kedua pula ialah talfiq ni dia ambil apa-apa yang disepakati dan juga dia tidak bertentangan daripada pandangan yang pertama dan juga yang kedua. Dan kaul salis pula, dia kadang-kadang dia ambil sebahagian saja daripada pendapat pertama dan juga pendapat yang kedua. Dia ambil sikit-sikit je, tidak ambil keseluruhan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, at-tamyiz bain at-tafliq wa tatabu' khas. Awalan, ta'rif tatabu' khas. Ain ya'khudha al-mukallaf min kulli mazhab ma huwa ahwan fima yaqa'u min al-masail, iaitu jika terdapat satu permasalahan, seseorang mukallaf itu mengambil semua pendapat mazhab mengikut hawa nafsu. Jadi, kebanyakan usuliyin mengatakan bahawa ianya haram. Namun, tatabu' khas akan bertemu, yakni menyerupai dengan talfiq dalam beberapa keadaan. Okey, jadual ini merupakan ringkasan perbezaan talfiq dan juga tatabu' khas. Pertama, talfiq merupakan gabungan dua atau lebih pendapat mazhab dalam satu masalah. Manakala tatabu' khas hanyalah mengikut hawa nafsu serta meninggalkan dalil-dalil yang muktabar. Meskipun begitu, talfiq dan tatabu' khas akan berkumpul jika sesuatu hukum itu wujud kedua-dua ciri tersebut. Jadi, kesimpulannya, talfiq ialah mencari yang paling mudah dengan memahami roh agama itu mudah. Manakala tatabu' khas mencari yang paling mudah dengan niat mengikut hawa nafsu dan niat memperlecehkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita masuk kepada slide yang terakhir. Slide ini ialah slide berkenaan dengan mithalul talfiq wa tatabu' khas. Contoh bagi talfiq wa tatabu' khas ialah ketika mana aurat wanita Islam di hadapan ajnabiyah ketika berada di asrama perempuan. Mengikut mazhab Syafi'i, seorang muslimah tidak boleh membuka auratnya di hadapan wanita ajnabiyah kafirah kerana auratnya di hadapan wanita ini adalah sama dengan auratnya di hadapan lelaki muslim. Akan tetapi, Majlis Fatwa Negeri Sembilan telah memfatwakan bahawa keharusan membuka aurat ini sekiranya ada kepentingan, yakni ada berlakunya darurah yang menuntut kepada perempuan muslimah itu untuk membuka aurat sebahagian badannya. Pendapat ini diambil daripada pendapat mazhab Hambali, yang mana mazhab Hambali membenarkan seorang wanita muslimah membuka aurat di hadapan wanita kafirah. Seterusnya kita masuk kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni ialah hukum wuduk selepas bersentuhan antara lelaki dan perempuan semasa melakukan tawaf. Mengikut mazhab Syafi'i, persentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dengan keadaan tidak berlapik akan membatalkan wuduk. Tetapi, semasa melakukan tawaf, ketika mana manusia bercampur antara lelaki dan perempuan, kemungkinan untuk batal wuduk itu adalah besar. Oleh itu, dalam keadaan darurat ini, telah difatwakan untuk mengikut pendapat daripada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang berpendapat bahawa wuduk tidak akan batal sekiranya bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa lapik ketika bertawaf supaya tidak membebankan para jemaah haji dan umrah. Sekian itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.